Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey. Untuk malam ni kita ada perkongsian bersama dengan leader Nur Farhana binti Azami dan juga saya, tapi saya punya perkongsian ringkas je. Okey, so selamat datang, selamat malam semua, apa khabar? Semoga sihat-sihat semuanya. Okey, pertama sekali just nak tanya dulu, suara saya jelas tak? Dengar tak suara saya? Jelas. Dengar kan? Okay, ya? Okay, minta maaf lah saya kurang cantik hari ni. Saya kurang cantik hari ni. Okay, tak pakai make up pun hari ni. Bisa pakai make up. Okay, so selamat datang semua untuk perkongsian kita pada malam ni. So, saya akan mulakan malam ni dengan perkongsian daripada Puan Nur Farhana Azami dulu dan kemudian baru akan ada sharing sikit daripada saya. Okay. So, untuk pertamanya, seperti yang kita tahu bahawa sekarang ni aplikasi TikTok ni adalah satu teknik marketing yang tengah trending sekarang lah. Okay. Dan Puan Nur Farhana Azami ni bulan lepas dia punya sale banyak datang daripada TikTok. Dan rasanya kalau tak silap saya, Puan Nur Farhana Azami berjaya mencapai target menjual 50 flip kat wow kan? Kan? Sekejap, 76 buah. Wah, 76. Maksudnya letak target 50 tapi capai jadi 76 kan? Betul? Alhamdulillah, betul. Okay, so boleh tak saya nak minta Puan Nur Farhana share sikit daripada mula Puan Nur Farhana buat TikTok tu kan macam daripada zero, lepas tu ada video yang viral, lepas tu macam mana pula boleh capai target dapat 70 flip kat wow kan? Proses tu daripada mula sampailah sekarang. Okay. Memang tengah trending sekarang. So saya minta Puan Nur Farhana Azami share dulu supaya dia boleh menjadi inspirasi pada orang lain. Okay. Saya record untuk malam ni, saya dah record untuk sharing malam ni. So saya harap semua orang boleh dengar perkongsian daripada Puan Nur Farhana ni dengan sebaik-baiknya lah. Okay. So saya dengan ini menjemput Puan Nur Farhana untuk share pengalaman beliau. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Farhana, boleh panggil Nana. Saya start dengan TikTok ni bila Puan Sarah ada promote untuk kita sebagai ejen ni untuk saling download kan, download apps TikTok sebab tengah trending. So masa tu memang dah trigger lah, masa mula tu memang dah trigger macam memang sekarang ni memang TikTok memang tengah naik. So apa kata macam ambil peluang sebab masa tu pun sebelum ni aktif di IG. Tapi IG macam dah kurang sebab algoritma dia dah berubah. So sale dekat IG memang merundum. Daripada boleh dapat 3,000 PV macam tu terus boleh turun sampai ke kira macam ngam-ngam boleh 240 PV macam tu. Jadi kira macam dah kurang sangat lah sale dekat TikTok dekat IG. So saya ambil keputusan untuk tukar platform ke TikTok. Macam platform lain ada juga macam FB personal, FB page. Tapi lepas daripada Puan Sarah share untuk aktif di TikTok tu memang terus aktif kat TikTok je. So daripada saya mula install TikTok bulan 2 akhir bulan 2 dan lepas tu memang terus aktif sampai ke hari ini memang sale 100%, boleh kata 90% lah. Selebihnya daripada VIP customer. So 90% tu memang daripada TikTok saja. So yang paling bermulanya lah TikTok ni bila first tu nak dapat kan tak boleh letak link kan. So macam fikir juga macam mana sebab kurang daripada 1k followers. So fikir juga macam mana nak bagi followers tu naik sampai 1k. Sebab nak letakkan link dekat bio tu supaya orang boleh contact sebab tak ada TikTok shop masa tu. So memang perlukan link tu untuk orang terus direct tekan link di bio untuk kita close sale lah melalui WhatsApp. So apa yang buat kebetulan masa kenduri kahwin sepupu, kita satu family ada buat video macam swap macam tu.
So ambil peluang tu, macam sekarang ni macam trending cerita sedih-sedih, boleh naik FYP kan. So kita record video mak tengah suap adik-adik dia makan. So kita buatlah caption kasih sayang seorang kakak terhadap adik-adik dia. Macam cerita sedih sikit lah, caption pun sedih. So video tu memang blow up sampai 400,000 K. Lepas tu 400,000 K, lepas tu ada orang share dekat Facebook lagi. Semacam dari situ daripada rasa dah 8 followers kot masa tu. 8 followers naik kepada 1,000 lebih, 1,500. Memang dalam masa 2 hari je. Dalam masa 2 hari tu lepas tu terus Puan Sarah tengok TikTok tu, lepas tu cakap ni dah 1,000 K ni, dah boleh letak link ni lah. Terus saya letak link dekat bio. So start daripada lah terus semangat, rasa macam lepas ni kena letak konten jual lah pula kan, sebab dah cukup syarat. So lepas daripada tu terus buat konten menjual. Masa tu macam hard sell lagi lah. Buat hard sell, buat video-video pasal buku 125, latihan menulis, buat video lagi masa tu. Tapi macam tak banyak sangat lah viewers, sebab rasa macam konten tu hard sell sangat kan. So tapi still konsisten, setiap hari mesti akan post video. Dalam masa sehari tu paling banyak 3 video. Paling malas 1 video. Memang ambil masa, paling malas tu 1 video pun cukup lah. Tapi konsisten setiap hari mesti akan up video kat TikTok. Lepas tu start yang itu dah pertengahan bulan 2, bulan 3 yang saya FYP tu kan. Pertengahan bulan 3 memang peluang besar bila Puan Sarah panggil Cikgu Ayu untuk buat kelas free tu. Time tu yang kelas pertama dia itu pun blow up juga. Video itulah yang paling ramai followers, dekat TikTok. Dan saya tarik followers kat TikTok tu pergi Telegram, kolam Telegram. Memang create khas untuk kelas Cikgu Ayu lah. So masa tu daripada followers 1,500 tu kan, lepas tu viral pasal kelas Cikgu Ayu tu, daripada 1,500 naik kepada 8,000 followers. So lepas tu terus letak link kat bio kelas Cikgu Ayu. So siapa yang nak join terus klik link tu akan bawa ke WhatsApp, dan WhatsApp tu saya terus suruh diorang masuk kolam. So kat kolam sekarang ada dalam 3,000 lebih lah. Memang database yang masuk 3,000 lebih. So yang masuk kolam tu dalam 2,500. So dari situ saya dapat sale daripada kira bulan 3 tu, daripada awal bulan memang zero sale. Memang tak ada sale langsung. Start daripada TikTok yang Cikgu Ayu tu, pertengahan tu lah, dalam 19 hari bulan tu dah start masuk sale. Sebab daripada tu kita kan masa tu Puan Sarah kan buat promosi kan, kelas Cikgu Ayu ada buku suku kata, lepas tu ada yang combo max tu. So saya banyak close combo max tu daripada ni lah, daripada Telegram, daripada kolam Telegram. Daripada situ, so daripada zero PV tu naik sampai akhir bulan tu dalam 700 lebih lah, 700 lebih. Itu memang dah akhir bulan daripada 17 hari bulan ke apa dia orang start beli, 17 sampai 31 tu 700 PV hanya daripada Telegram saja. Lepas tu next month mula ada kelas kedua, ada kelas ketiga, sale lagi banyak. Itu bulan 3. Bulan April saya dapat personal sale tertinggi juga, dalam nombor 7 ke nombor 6 macam tu. Sebab daripada Telegram juga, itu hampir 4,000 PV hanya daripada Telegram sahaja. Itu pun semua lead daripada TikTok lah. Bulan April, itulah bulan April hampir 4,000 PV. Dan bulan Mei dah tak ada kelas Cikgu Ayu, so PV still atas 1,000 lagi lah. Sebab banyak iklan di Telegram dan juga di TikTok saya buat. Daripada tu kira start daripada ramai followers tu, bila kita update dia, viewers tu akan meningkat seakan ada je lah sale daripada TikTok. So sejak daripada tu memang sale saya memang 90% daripada TikTok sahaja. So yang terbaru pada bulan March,
April, Mei. Lepas tu bulan terbaru yang Julai ni, saya up video 9 tu kan, anak ejen saya sendiri. Padahal video tu dah lama dah, memang Meme, mak dia nama dia Meme. Anak ni Zulkarnain. Meme tu memang dah bagi video tu lama dah, rasa daripada 21 ke 2022 macam tu. Sebab anak dia masa tu baru 3 tahun. So saya macam ambil pun macam guna video Nail lah nak buat content kan. So try je lah buat content, bukan nak selling lah, just cakap proud lah anak ni 2 tahun pun dah pandai baca, dia punya accent pun fluent kan. So macam daripada situ tak sangka pula boleh naik sampai sekarang ni 167 view. Daripada situ yang banyak masuk lead. So saya letak link Flipkart Wow tu dekat bio, dah semua klik. Memang close. Alhamdulillah, rasa macam senang close Flipkart Wow. Sebelum ni rasa macam ya Allah susahnya Flipkart Wow tu, macam susah sangat nak close sebab rasa macam mahal kan. Tapi bila video tu viral, bila kita susun ayat elok-elok, macam saya ada share dekat group hari tu, ayat yang tu tersusun. Sebelum tu kita kena prepare dulu kan ayat apa yang sesuai nak bagi kat customer supaya customer tertarik nak beli. So lepas daripada tu rasa macam senangnya nak close Flipkart Wow ni kan. Lepas tu itulah dapat daripada tu mula target dalam 50 Flipkart Wow saja. Sebab masa raya haji tak silap, sehari sebelum raya haji time tu yang mesej banyak masuk. So macam dalam sehari tu dapat 10 order, dapat esoknya 15 order. So macam boleh pergi sampai 50 ni bulan ni. So macam target 50. Nama TikTok pun Little Ryan Bookstore. Nama TikTok Little Ryan Bookstore. 50 dan tak sangka lepas raya haji tu, ingatkan dah stop sampai raya haji je sebab orang dah stop membeli kan. Sebab raya pun dalam masa 2-3 hari macam tu orang dah tak message lah, macam alamak dah tak ada orang message lah macam kan. Tapi lepas tu kita follow up balik orang yang kata nak beli lepas raya kan apa semua. Nana close for memang Nana tak ada upsell lah. Nana memang close Flipkart Wow sahaja. So ada yang ambil masa tu HQ ada buat combo yang dengan buku buku Sife kan, yang buku Sife Power 12 tu. Ada juga Nana upsell dengan tu. Ada juga yang beli, dalam tak ramai je, dalam 2-3 orang je. Yang lain memang dia nak beli Flipkart Wow saja. Lepas tu akhir bulan tu lah memang tak sangka daripada tu dapat close sebanyak 76 buah. Alhamdulillah. Lagi apa Puan Sarah? Okey. Okey, saya sambung saja soalan. Anak edit video tu macam mana? Guna apa? Apps apa? Lepas tu belajar dari mana? Okey. Saya tak belajar di mana-mana, saya memang explore sendiri je. So macam tak ada guru TikTok ke apa. So macam saya apa-apa refer dekat sebenarnya Cikgu Yasmin, Cikgu Syazah Yasmin. Apa-apa tanya dalam grup goal je lah. Tanya dalam grup goal. Itu je lah saya rasa macam apa-apa dengan Cikgu Yasmin saya selalu stalk dia punya IG, dia punya TikTok. Lepas tu kadang TikTok lain macam TikTokers lain kan nak cari inspirasi, kena rajin scroll lah tengok yang mana yang masuk FYP tu daripada video-video diorang tu lah kita tengok macam mana dia buat caption, macam mana dia buat header dia ke. Daripada situ lah saya belajar macam mana nak buat video yang baik lah, yang rasa boleh masuk FYP. Guna apps apa ya? Tak ada, memang upload daripada TikTok, memang saya edit caption tu dekat TikTok apps je, tak ada masuk CapCut ke apa. Ada masuk CapCut ke apa ke tak ada? Tak ada. Saya tak pandai. So saya edit caption tu je. Daripada TikTok tu je lah edit. Betul. Oh, dahsyat juga Nana ni. Tak reti, buta IT. Dalam hati tu boleh juga dapat kan. Saya yang bulan lepas tu berjaya jual dapat order 76 Flipkart Wow dengan jual dengan video dekat TikTok je, satu pencapaian yang bagus lah. Alhamdulillah. Nana, saya just Nana sebenarnya macam buat je macam tu. Itu yang saya nampak lah. Tapi konsisten. Yang bagusnya konsisten. Saya ada baca jugalah perkongsian daripada
sifu-sifu lah. Yang mana sekarang ni memang actually media sosial yang tengah trending adalah TikTok. Maksudnya antara Facebook, Instagram dan TikTok, memang TikTok menang nombor 1 lah sekarang. Jadi sebenarnya kita patut fokus kat situ lah. Cuma TikTok ni sebab dia bermain dengan video. So kita kena orang panggil dia yang saya belajar juga daripada sifu-sifu, katanya satu hari paling kurang satu video, sebab setiap kali kita upload video baru kita akan dapat follower baru. Betul. Kan? Maksudnya kalau kita upload je video baru, akan ada follower baru yang akan masuk. Macam itulah yang akan follow kita apa semua. So akan ada pertambahan lah. Minimum satu video, kalau dapat lebih tu lagi bagus lah. Dan kemudian video tu kena video yang orang suka. Macam itulah. Macam rasanya yang video yang Flickr War yang viral tu adalah video budak yang bijak kan, betul tak? Betul. Seorang kanak-kanak yang bijak yang menggunakan Flickr War tu dan kelihatan sangat genius dan bijak lah. So saya nampak kalau untuk produk-produk kanak-kanak ni, disebabkan kita menjual barangan kanak-kanak. Actually majority buku-buku kita lah kan memang untuk kanak-kanak. So dia sebenarnya kalau nak dapatkan customer yang ramai, kita kena tunjukkan anak-anak tu guna produk tu, buku tu apa dengan gembiranya. Faham tak macam ni? Kan, betul tak? Betul. Bukan dia kalau video kita bercakap je, dia macam tak cukup, tak attract orang untuk membeli tu lagi. Produk tu untuk anak-anak. Jadi video yang berkesan untuk menyebabkan orang rasa eager nak beli adalah video yang contohnya ada anak kita ke anak siapa-siapa lah kan, macam Nana guna anak ejen Nana kan, maksudnya sedang menggunakan produk tu dengan gembira. Dengan gembira tu dengan macam dah nampak kesan dia. So video macam tu yang kejap saya risau ada ejen yang on video tapi tutup aurat, risau. Saya dah offkan dia orang punya video. Okey. Yang penting sebenarnya kalau kita jual produk kanak-kanak, video tersebut adalah video anak-anak yang sedang gunakan produk tersebut dengan gembira. So video tu biasanya berapa saat? 30 saat sampai 1 minit pun kan? Betul tak? Paling minim maksimum 30 saat lah. Nak bagi video tu berjaya naik FYP. Paling singkat paling bagus lah dalam 12 hingga 15 saat tu. Okey lah. Okey. So itu pendek dan ringkas lah kan. 30 saat ke 30 saat pun dah okey dah, tak payah panjang. Betul. Dia sebenarnya orang tak nak tengok sangat video panjang, orang nak tahu macam video tu best ke tak best macam tu je lah kan? Betul. So sekarang ni just nak tanya Nana, ada guna TikTok Shop tak? Apa? Macam mana? Ada guna TikTok Shop. Since HQ ada buka TikTok Shop, untuk untuk HQ Post saya baru buat lah. TikTok Shop tu saya dah lama register, tapi tak masuk produk Mami Happy. So saya buat affiliate je sambil promote produk Mami Happy, saya buat affiliate juga tambah side income. Ada jugalah hasilnya. Ada hasil tak daripada TikTok Shop tu? Ada. So, dalam 2 hari semalam dengan kemarin ada masuk 2 order. Satu order flashcard Dr. Sheikh dengan stetoskop. Tu semalam roda Jawi. Okey. So maksudnya daripada TikTok Shop pun ada dia punya kesan dia lah, betul tak? Betul. Okay. So selain daripada maksudnya kita target buat video yang boleh viral ataupun FYP, so antaranya juga adalah video-video yang boleh juga guna TikTok Shop kan? Okay. Betul. Ada 3 pintu sebenarnya untuk kita tarik viewers ni masuk ke TikTok. Dia ada 3. Satu TikTok Shop, satu melalui live, satu lagi melalui video pendek lah, konten yang macam selalu saya buat tu. Cuma live, kalau live adakah dia live tu time kita live tu je lah kan? Betul? Time live tu je lah. Time live tu kita offer lah masukkan link daripada TikTok Shop tu, kena ada TikTok Shop dulu lah masa live tu. So lagi senang sebab kalau live kita tak boleh nak bagi WhatsApp number, kita tak boleh sebut. Even nombor handphone pun kita tak boleh sebut kat dalam live tu. Takut kena ban. Shopee ke Lazada ke e-commerce lain kita tak boleh sebut. So macam susah sikit lah macam mana orang nak membeli kan melalui live kalau kita tak buat TikTok Shop. So melalui TikTok Shop tu je lah yang bila kita live kita boleh add link produk. So kita live orang boleh klik je link produk kita tu.
Jadi penting jugalah kena ada TikTok shop dulu. Betul. Lepas tu kita buat live. So bila kita live tu orang akan membeli di TikTok shop tu lah. Betul. Maksudnya kalau sebab masa kita live tak boleh sebut nombor telefon. Betul. Sebut Shopee kita ke Lazada kita ke tak boleh sebut kan. So orang akan membeli melalui TikTok shop. So kena create lah TikTok shop ni. So jadi kena buat guideline sikit lah untuk TikTok shop kan. Senang ni kan TikTok shop macam senang je. Just Google je. Sekarang pun dah ada apps TikTok seller. TikTok seller so boleh sign up daripada situ je. Dia ada apps lain pula lah daripada ada apps. Dia daripada web. Sebelum ni daripada web. Lepas tu sekarang ni dah buat app. So boleh sign up daripada apps TikTok seller lah. Boleh cari dekat Apple Store dengan Google Apple Store dengan Play Store. Boleh download. Shop dengan shop dan juga TikTok biasa ni dia apps yang berbeza lah. Lain. TikTok seller lain, account TikTok kita lain. Tapi nanti bila dah kita register TikTok seller, kita linkkan dengan kita punya TikTok shop. So nanti akan ada dekat kita punya account TikTok tu akan timbul gambar bag tu. Kat situ kita boleh ni lah. Sekejap saya tunjuk. Boleh ke? Boleh. Share. Sekejap. Screen ni. So kalau nak menjual melalui live di TikTok kena ada TikTok shop lah kan? Betul lah? Betul. Nampak tak screen? Sekejap share. Nana klik share screen je. Dah nampak dah. Ada? Ada. Okey, sekejap ni yang saya cakap tadi, TikTok seller yang ni. TikTok seller. So daripada sini, boleh tengoklah kita punya kalau dapat order, so ada dekat dalam awaiting shipment ni. So kalau kita dah arrange shipment, boleh tengok dekat waiting collection. So ini in transit. Ni macam ni semalam ada orang order roda jawi kan. So roda jawi kita tengok dekat sampai mana. Boleh tengoklah dia punya location dia dah sampai mana, logistik dia. Ni yang dah delivered. Ni yang dah delivered. So senanglah semua dekat dalam TikTok seller je ni. Ni macam ni dah complete. Macam itulah. So nanti bila dapat bila dapat order, kita akan dapat noti. So noti tu kita cakap congratulations, you have a new order macam tu. So kita klik, so dia akan masuk dekat awaiting shipment ni. Kita lepas tu tekan arrange shipment. Lepas tu boleh save PDF untuk ni lah, untuk kalau siapa yang pegang stok boleh arrange shipment, boleh print AWB macam Shopee kan. AWB, lepas tu boleh boleh hantar macam kalau melalui HQ, email kan AWB tu kepada staff. Okay. Lepas tu macam ni TikTok seller lah. Betul. Lepas tu kat sini juga kita boleh tengok mana dia ambil boleh. Macam mana dia charge commission per produk, dia charge macam kalau Shopee kan dia ada charge persen kan. So TikTok shop macam TikTok shop ni dia yang benda yang bestnya sebab dia fully subsidize kita punya shipping fee tau. Macam dia orang tanggung sama ada keseluruhan ataupun separuh. Macam adalah penolakan shipping fee dia. So kita buyer tak perlu bayar shipping fee yang banyak lah. So dia tak ada, lagi satu dia tak ada commission fee macam Shopee. Dia daripada harga barang dia ada tolak commission fee kan macam 2.1%. Ni dia tak ada, zero commission fee. Dia cuma ada 1% charge masa kita withdrawal duit yang dah masuk kat dalam account kita. Contoh ni kan finance ni kan. Okay, to settle ni 224 33 ni berapa kita punya sale lah. So bila kita TikTok ambil 1% sahaja. Ya betul. Daripada jumlah yang inilah daripada RM224.33 ni dia ambil 1% je. Oh, murah. 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 1% saja, tak ada service fee ke, tak ada commission fee ke, tak ada. Okay. So semua orang kena grab opportunity ni lah sebab dia hanya charge 1% sahaja. Betul. 1% tu setiap kali kita setiap kali kita keluar. Betul. So lebih baik macam kumpul sampai banyak ke baru keluarlah daripada keluar banyak-banyak kali kan. So kumpul sekali, keluarkan sekali je.
Dia bukan 1% daripada yang customer bayar, bukan? Oh tak, daripada kita nak keluar tu, time kita keluar tu dia tolak 1%. Daripada customer dia tak ambil apa pun. Oh, okey. Dia bagi semua kat kita. Oh, maksudnya 1% daripada benda yang kita 1% daripada berapa yang kita keluarkan duit kan? Ya, betul. So Nana pegang stok ke tak pegang stok untuk TikTok Shop? Tak pegang. Tak pegang pun? Memang melalui HQ je. Start daripada itulah yang last week Puan Sarah buka tu. Terus saya masukkan produk dekat tapi dekat TikTok Shop dia tak boleh jual buku katanya? Betul, tak boleh. Tapi ada kategori yang dibolehkan tu, saya pilih kategori yang selain buku. Saya pilih bahagian baby, kategori baby, early education. So ni ada juga buku lah tu, ada buku juga kan, masukkan juga tu. Ni antaranya lah produk-produk yang berjaya masuk. Ada juga yang tengah reviewing tapi tak di-approve lagi tu, boleh edit balik lah. Edit balik. Masuk bawah baby atau early education macam tu. Pilih kategori baby. Lepas tu early education. Baby education. Betul. Dengar tu tips dia, nak jual buku juga bawa baby dengan early education. So dia memang tak ada kategori books kan? Betul. So dia macam books ni dia kategori invited only. So kategori invited only ni kita perlu email dia punya staff dan perlu kepilkan beberapa dokumen lah, macam SSM, lepas tu macam screenshot kita punya platform lain adalah. Nanti saya share dekat group dia punya apa benda yang nak kena email dekat TikTok Shop. Tapi saya buat dah 2 kali juga email, diorang tak approve lagi, tak tahulah kenapa. Tapi so far buat macam tu lah, masukkan bawah baby, bawah education. Betul. Lepas tu gambar tu kena elakkan ada gambar budak. Macam Flipkart Wow ni pun saya baru masukkan ni. Sebab sebelum ni saya ada guna gambar leader Atikah Khairi. So dia remove dia tak nak ada gambar orang lah. Dia tak nak gambar budak. Memang kalau buat live pun memang kena elakkan budak daripada masuk live. Sebab dia akan ban permanently. Dia memang tak, dia punya syarat dia punya tak boleh ada budak pun yang terlibat dalam TikTok ni sebenarnya. Macam so kalau macam video biasa macam ni, tak apa. Dia macam ikut rezeki lah, naik FYP, rezeki lah. Tapi kalau bila kita upload produk, tapi jangan kita ada gambar budak pada gambar pada produk. Betul. Faham. Kalau kita upload video, tapi nak kena ada yang back orange bawah ni kan, macam ni, view produk ni kan. Yang video ni sepatutnya tak boleh ada gambar budak, sebab nanti dia akan remove link ni, link video tu. Dia tak boleh kira macam apa. Kalau guna TikTok Shop, jangan letak gambar budak pada gambar produk. Betul. Ya, betul. Ataupun video pun tak boleh ada gambar budak kalau kita nak guna Shop lah macam tu. Betul. Kalau nak kena guna, kalau nak letak link TikTok Shop ni tak perlu ada. Kalau just tangan macam tu je boleh. Sebab saya ada juga banyak letak gambar yang ada tangan. Itu boleh. Jangan ada macam full body dia macam tu. Tangan tu gambar tangan tu. Macam ni lah contoh kan, dia buat ni tapi ada gambar tangan budak sikit-sikit macam tu, tak apa. Kalau ada gambar full body budak tu, dia akan remove. Dia akan remove link tu daripada video tu. Tapi video tu still ada. Video ni kan contoh. Kalau contoh kita violate dia punya rules kan, so link yang kat back orange ni je yang dia akan remove. Tapi video tu still ada lah. Dia cuma tak bagi kita macam libatkan budak lah sebenarnya dalam TikTok ni. Faham. Faham. Terima kasih. Banyak sharing ni. Kena share. Ini semua tengok video yang Puan Farhana share ni, semua edit dekat dalam TikTok je, tak pakai apps betul. Kalau orang kata bagi alasan, saya tak reti lah buat video, nak edit pakai apps ke lebagai. Sekali Puan Farhana buat, just maksudnya hanya editing tu menggunakan apa yang ada pada TikTok je, macam tu kan. Betul. So sebenarnya kiranya kreativiti sendirilah maksudnya. Betul. Tapi macam ada, nampak ni, ada banyak ni semua guna TikTok je ni dari TikTok je. Daripada
kita kena buat kelas tu, walaupun kadang-kadang nampak benda simple tapi ada setengah orang tak boleh buat juga benda simple macam ni, Nana. Ya, betul. So macam tadilah saya cakap kan, daripada TikTok kita ada 3 pintu kan, macam mana nak ajak viewers masuk pada akaun kita kan. So first tu live. So live tu senang je. Kita ambil yang plus ni, plus sign dekat bawah ni. Plus sign. Lepas tu kita ambil je live ni. So kita edit lah dia punya caption bagi narik, add topik dia. Lepas tu kalau kita nak add produk macam saya cakap tadi, untuk orang senang nak beli kan, kita dia just klik back orange je. So kita masukkan je lah produk, add produk. Add produk, add lah produk apa yang kita nak live masa tu. Tapi orang akan beli masa kita live lah, dah habis lah. Betul. Lah kan? Betul. Masa dah habis live tu habis lah. Melainkan dia nak masuk TikTok shop kita ke apa ke, tu terpulang kat dia lah. Tapi masa live tu kita boleh lah add ni item-item ni lah. Lepas tu terus go live. Macam tu. Lepas tu yang kedua saya kata tadi, satu live, kedua daripada shop kan. So daripada shop ni orang boleh cari ni shop bag, gambar bag bawah ni kan, sebelah plus ni. So orang nak cari apa? Contoh nak cari buku. Orang nak cari buku. So keluarlah buku. Tak apa orang nak cari apa? Mummy Happy ke toy ke. Orang akan search by name je lah. By kategori pun akan jumpa juga. Sebab tu lah sepatutnya kena masuk kategori yang betul lah. Macam ni Mummy Happy. Dah ada ni, dia dah filter lah ni. Dia orang memang buat free shipping semua. Tak, juga ada produk yang apa? Yang saya tengok ada yang macam daripada RM8, ada yang jadi RM1.60. Saya pun tak pasti macam mana diorang buat apa? Subsidize shipping fee tu. Tapi TikTok Shop banyak voucher lah, macam voucher free shipping, beli RM10 ke atas. So kena itulah, ikut buyer lah dia ada user. Sebab dia mungkin baru, so platform baru dia. Betul. So dia nak promote kan dia punya apa platform, dia buat macam tu lah. Tapi makin lama nanti macam ni jugalah kot. Tidak lalainya dia orang buka dah. Mula-mula je lah kot ni kan. Saya tak tengok ni. Ada soalan ke? Saya tak tengok pula soalan-soalan. Ada soalan. Dia kata hashtag kat TikTok mempengaruhi ke? Ada juga, tapi Nana tak, daripada IG dulu memang tak biasa letak hashtag pun, tapi sebenarnya mempengaruhi juga. Macam kita letaklah kategori, macam kalau kita letak toys, letaklah apa hashtag educational toys. Kalau buku Mummy Happy pun boleh juga, sebab orang dah kenalkan Mummy Happy kan. Bila diorang search Mummy Happy je dah ada keluar. Daripada hashtag tu membantu jugalah sebenarnya. Ada orang tanya HQ Mummy Happy dia buat affiliate TT tak? Kami tak buat affiliate TT. Tak buat. Tak buat affiliate. Affiliate tu based on siapa-siapa yang ada TikTok shop je, bukan daripada HQ ke apa. Bila kita macam contoh macam saya kan ada TikTok shop, so orang lain pun boleh jadi affiliate kita. So ada je kreator-kreator lain jadikan produk kita tu sebagai affiliate. So kita dapat, bila ada order, kita just state je berapa commission kita nak bagi. So diorang bila dapat order, kita yang akan proses order daripada affiliate tu, dia dapat commission je lah. Macam contoh kan, saya tunjuk contoh lagi. Boleh saya tunjuk contoh lagi? Boleh. Okay, sekejap Contoh ni saya buat video affiliate. Contoh ni. Ni affiliate daripada TikTok shop lain ni saya buat. Video daripada ni lah. Apa? Ni. Alamak, dia dah tak ada link. Ni dah remove ni sebab dia dah sold out. So macam banyak juga dah sold out. Mana Sekejap Contoh yang ni. So ni daripada TikTok shop lain ni. So saya buat video, saya add produk daripada produk yang saya dah add dekat affiliate tu. So just add je produk tu. Ni macam ni kedai ni kosong sold tau, tak ada sold. So daripada 109 ni daripada kedai saya saja. Kira saya menjual. Saya menjual. Dahsyatnya. Ni daripada ni kita boleh tengok lah kat kita punya commission dapat berapa. Daripada TikTok shop ni kan, tekan back atas ni, TikTok shop ni, kita boleh tengok commission daripada affiliate kita. Ni yang dah ni lah
komisen yang kita dah dapat daripada jualan affiliate. So sama je lah, macam orang pun boleh buat kat kedai TikTok shop kita juga. Asalkan kita ada TikTok shop lah. Lepas tu kita daftar affiliate marketing. Maksudnya kita buka shop kita tu untuk orang buat affiliate. Setting dia ada dekat, banyak soal cerita dia ni. Setting dia dekat dalam seller TikTok tu, TikTok seller tu. Menarik. Dia ada banyak benda lah, tinggal kita je lah nak gunakan ke tak nak. Betul. Okay, menarik. Macam ni kan, kita akan dapat commission tu bila 7 hari customer dah receive order daripada TikTok shop tu. So commission akan berapa yang kita earn. Macam tu lah, ni yang belum settle, ada lagi 91 order. So yang dah settle 60 order, dah commission kita dah earn. Macam tu lah. Okay. Banyak juga dah dapat affiliate punya order tu ya. Itulah rezeki. Itulah kalau FYP, kalau video tu FYP banyak lah. So sekarang ni kena buat video yang menarik lah Betul. Macam ni kan, macam kalau toys, saya selalu buat caption tu bahagian atas dia, header dia kan, macam yang biar dia yang macam mana yang cakap, macam contoh ni kan, learning never stop, macam tu lah, macam biar buat orang macam buat orang macam tak scroll lah. Lepas tu bawah tu saya akan selitkan dia punya kelebihan toys tu, apa yang kita dapat bila kita dapatkan toys tu. Ni untuk toys lah contohnya. Domino's ni dapat menyelesaikan masalah. Kira macam benda ni, macam orang lain pun rasa macam benda ni bermanfaat. So dia akan share, dia akan save. Macam tu lah. Biar video yang macam orang banyak save, orang banyak like. Macam tu lah. Macam banyak save, banyak komen. Macam tu akan naik lah FYP tu. Selalu orang yang Faham. Okay. Banyak pula saya baby. So dia penting lah video yang menarik ni. Maksudnya video memang kena betul-betul macam atraktif punya video lah. Walaupun sebenarnya editing tu tak adalah nak pakai software canggih-canggih pun kan. Betul, saya pun edit melalui TikTok je, tak ada keluar daripada tu pun. Good edit pun guna TT je kan. Betul. Menarik. Mana contoh lagi ada satu video yang inilah flashcard Dr. Syekh ni. Dapat 41k viewers. Saya ambil video ni daripada IG je kan, dah banyak kan orang guna. So saya buat tambah caption je. Tambah caption yang boleh buat rasa orang rasa tertarik kan. So contoh ajari sedari bayi. Ramai yang condemn, kenapa nak ajar bayi awal-awal tapi tahu tak saat ni otak bayi berkembang dengan sangat pesat. Kan so ramailah yang save. So daripada ni pun ni bulan 7 punya sale ni. Selepas video 9 tu saya up juga video flashcard ni dapat dalam 10 order. Kira saya rasa macam banyak jugalah sebab benda ni mahal kan, hampir RM150 kan. So saya dapat 10 order melalui video ni sahaja. Okay, ini memang video Dr. Syekh kan? Betul, daripada Dr. Syekh. Video biasa tak ada tak link dengan TT Shop kan? Ni tak ada, saya letak link. So setiap kali apabila ni masa ni saya belum ada TikTok shop lagi. So bila saya ada buat macam saya buat ni kan, saya promote produk flashcard, saya promote buku 1000 fonik ni. Saya promote buku Flipkart Wow ni, saya akan masukkan dalam Linktree ni. Linktree ni untuk contohnya setiap ni dia ada untuk video link produk-produk yang viral kan, yang naik FYP, saya khaskan macam 3-in-1 Flipkart Wow, flashcard. So orang terus klik je. Lepas tu dekat setiap link ni saya terus connectkan dengan saya punya katalog WhatsApp. Ni contohnya sekejap. Linkkan dengan katalog WhatsApp. So dekat katalog WhatsApp tu saya dah masukkan semua detail kan. Macam harga, gambar, lepas tu dia punya berapa pieces, apa semua. So orang just view kita punya katalog ni. Ni kan macam ni. Contoh Flipkart Wow. Saya dah masuk gambar detail. Lepas tu kita dah masuk, dah ada harga, dah ada detail semua ni. So siapa yang berminat je yang akan klik message business. Contoh. Message business, orang ni je yang berminat dia beli, memang terus dia belilah. Kita tak payahlah tapis-tapis lagi kan. So kira kita dah tapis melalui WhatsApp katalog tu lah sendiri. Ni Flipkart Wow. Macam ni flashcard Dr. Syekh. Ni pun kita dah masukkan dia punya detail. Lepas tu siapa nak just message business ni je. Saya nak contoh orang nak message kan. Buat katalog WhatsApp jugalah. Betul.
Betul. memudahkan lagi. Kita kena preparation kena lengkap lah. Ada TikTok Shop, ada katalog WhatsApp. Betul. Maksudnya kita dah ada preparation lah sebelum buat nak video yang apa nama ni, nak viralkan video kan. Betul. Betul. Sebelum kita upload sebelum kita upload apa-apa produk kan, kita nak fikir hari ni aku nak buat konten video apa. So memang kita dah siap-siapkan ayat kalau kita nak close sale macam mana, walaupun tak pasti video tu FYP ke tak kan. So kita dah sediakan ayat macam aku kalau nak close sale kena buat ayat macam ni bagi orang tertarik nak beli. So kena ada planning lah, bukan macam simply buat je lah. Nana boleh share satu tak yang Nana berjaya close video wow yang daripada WhatsApp? Boleh tak satu? Boleh. Sekejap kita Lalang dapat cari. kena sedut habis. Tak apa. Mana sorry. Aku cari satu customer yang dah bayar lah, yang dah pay. Mana saya simpan ni? Label. Yang dah pay. Okay, ni contoh. Sekejap yang bawah ni. Okay, ni macam dah contoh yang dah paid. Saya tak save lagi nombor-nombor diorang ni. Tak apa. Tak sempat. Okay, ni contoh. Daripada mula dia macam tu. Itulah kita nak tengok macam mana nak close. Okay, ni contoh. Ni kan macam saya cakap tadi, daripada katalog dia terus message business kan. So diorang macam ni je, diorang terus hantar link yang kita hantar tu. Lepas tu kita cakap salam puan, terima kasih atas message puan. Ni ayat yang saya reka lah. Flipkart Wow ni ada 3 subjek dalam satu Flipkart. Ada BM, BI dan Maths. Banyak digunakan di tadika dan prasekolah sebab memudahkan para guru mengajar banyak subjek menggunakan material yang sama. So kita tunjuk lagi kelebihan dia. Flipkart Wow ni bagus susah untuk anak umur 2 tahun ke atas. Macam-macam aktiviti boleh buat. Boleh ajar tracing, menampal stiker, main dengan clay sebab guna glossy art paper, boleh tulis padan dan lepas tu kita tunjuklah gambar-gambar macam ni kan. Yang aktiviti yang dia boleh buat, lepas tu semua boleh buat. Lepas tu kelebihan lain yang dapat free gift. Kita semua cerita yang bagus-bagus je lah kan. Dia sertakan sekali free gift 3 buah. Dah buat marker untuk aktiviti menulis. So tanya puan berminat. So terus yes. So terus lah bagi detail. Harga ni. Lepas tu bagi account. So dia transfer. Macam tu je lah. Kebanyakannya memang dah berminat. Sebab yang ni memang dia dah tahu detail harga semua kan. Cuma dia nak tahu berapa fee shipping je. So kebanyakannya yang close ni memang dah berminat. So senang lah. Boleh dapat tak? Ke laju sangat? Boleh dapat Nana. Okay. Boleh dapat. Lagi satu customer Nana. Try share satu. Lagi satu. Yang Flipkart Wow. Sama je. Dia punya flow sama je. Macam ni dia tanya ada tak? Ni ada tak? Sebab dia dah tengok daripada link kita kan. Harga semua tak ada ya masalah. Betul. Cakap ada tak? So kita balas je ada puan. So kita hantar juga. Walaupun dia tak tanya, kita hantar juga details pasal kelebihan produk kita tu. So sekali postage berapa kata. Proses bila cakap tu. So kita itu masa tu nak raya. So saya cakap lah last postage before raya berapa hari bulan. Masa dia bayar terus. Macam tu lah. Lagi ada target. Contoh ni dia daripada katalog tu kan. Lagi satu apa kelebihan kalau kita bagi link daripada katalog, dia boleh add macam-macam produk lain selain apa Flipkart Wow tu. Macam ni dekat katalog WhatsApp tu ya. Ya betul. Macam kita tak minta pun dia nak belikan. So dia add 3 produk ni. Senang so daripada sini dah boleh upsell dah daripada katalog WhatsApp kan. So dia terus bayar. Senang je. So pengajaran dia katalog WhatsApp, tolong buat lengkap-lengkap dia. Betul. Contoh katalog WhatsApp. Katalog WhatsApp boleh masuk berapa banyak produk? Tak ada limit pun. Tak ada limit masuk banyak-banyak. So kita nak senang apa customer tengok, kita buatlah by kategori. Ni saya sebenarnya inspirasi daripada Kira siapa ejennya Atika Khairi. Saya tengok dia punya tu, saya terbasi lah pada picture. Kita buat by kategori. Jadi kan macam picture book, flip flap, busy book, storybook. Kena ikut bagi senang customer nak carilah kan. By kategori senang. Smart wheel. Macam itulah. So senang bila buat macam ni, customer pun masuk je, dia boleh add on, dia nak add apa-apa tambah je kan. Betul puan, betul.
Bagus. So persediaan penting sebelum nak buat video-video dekat TT ni, make sure ada WhatsApp business, WhatsApp katalog, buat orang panggil lengkapkan WhatsApp katalog, lepas tu buat TikTok shop. Jadi kita panggil persediaan sebelum nak buat video viral, nak buat live TikTok kan. Bila dah ada semua persediaan tu, bila video kita dah viral je pun dah senang lah, mudah lah benda tu. Betul. Lepas tu kalau boleh link dekat bio tu masukkan Linktree. Sebab sebelum ni saya ada juga terbaca lah siapa yang masuk link WhatsApp, dia hidekan link tu. Sebab dia tak nak kita membeli luar daripada TikTok kan. So kalau boleh link kat bio tu letak Linktree. Linktree ya? Linktree lagipun Linktree boleh masukkan banyak link kan. So diorang boleh masukkan Linktree dekat bio TikTok. Betul. Letak Linktree. Betul. WhatsApp Shopee ni pun saya baru buat tau Puan Sarah bulan lepas. Baru lagi So okay. TT Shop tak cukup 1K pun boleh buat dah kan? Ada orang tanya soalan. Boleh. Okay. Asalkan kita register kat TikTok seller tu lah, tak cukup 1K pun tak apa. Dah boleh buat live dah sebab ada TikTok Shop. Kalau kita tak ada TikTok Shop, live apa semua kita tak boleh. Kita tak boleh buat sebab tak cukup 1K. Kalau ada TikTok Shop semua boleh buat. Kalau kan guna website dia pun download apps TikTok seller tu je kan? Download apps betul. dia. Betul. Maksudnya guna handphone pun boleh, tak semestinya kena guna laptop apa ke kan? Betul tak? Betul. Ni contoh TikTok dekat website. TikTok seller dekat website. Kita boleh guna handphone je. So yang ni kita request desktop website je lah. Tak payahlah tengok kat setiap kali tu nak kena buka laptop kan, susah kan. So kita guna handphone je pun boleh juga. Boleh, semua senang je sekarang ni. Guna handphone je. Handphone je pun boleh kan. Kalau dekat website dia lagi banyak features lagi lah daripada yang dekat app. Okay. Okay. So semua orang kena cuba ambil opportunity TikTok Shop ni lah sebab benda free kan, betul tak? Betul. Dia free, lepas tu dia charge pula 1% je. Kalau Shopee lagi kejam agaknya. Shopee charge banyak juga. Banyak juga. Daripada 5%. Betul. Dia punya fee dia tu ada commission fee apa macam jenis fee dia ada. Kalau kita join yang free shipping ke ataupun 10% cash tu dekat 7% juga dia ambil. Maksudnya dia potong daripada kita punya keuntungan tu banyak. Betul. Kan? Nampak dia masuk tapi dia keluar banyak juga. Kan? Okay, so terima kasih Puan Nur Farhana Azami. Saya harap perkongsian Puan Nur Farhana boleh menjadi inspirasi untuk semua orang. Dan untuk makluman semua, TikTok ni memang tengah penting. Dan sekarang ni kira apps nombor 1 ya, dia mengalahkan Facebook, dia mengalahkan Instagram dan paling laju. So kita kena grab. Dia sebenarnya simple je. Satu hari buat satu video. Video tu simple. Nana ada tak semestinya video tu Nana buat kan? Maksudnya ada ambil daripada orang. Tak. Nana kadang ada yang agent share. Agent share kita edit caption kita kena buat video tu. Tak semestinya, betul tak? Betul. Maksudnya video tu pun boleh download daripada, macam contohlah kalau HQ bagi kan? Betul. Kalau untuk TT, Nana nak suggest kat HQ tak? Video macam mana yang Nana nak HQ buat supaya mungkin kami buat video khas untuk ejen upload kat TT je. Contoh. Contoh kan macam banyak HQ punya video dia macam half frame tau. Macam mana nak cakap? Dia macam tak penuh screen je. Contohnya macam daripada dia tak saya upload video daripada HQ. So HQ kena buat video yang sesuai untuk ejen upload kat TT lah lepas ni. Betul. Contohnya kan ni contoh daripada Puan Sarah. So nampak tak dia punya video dia tak full screen. So macam saya kena penuhkan video ni dengan caption ni untuk jadikan biar nampak dia penuh. So kalau boleh macam HQ sediakan video tu dia ikut apa orang kata? Spek TT lah. Bukan spek, macam mana cakap? Size dia, bukan size gambar. Frame dia kan macam ada satu di sebelah satu kan. Dia yang ni ikut macam TikTok punya ni lah. TikTok punya
ratio dia lah, ratio dia. Nanti saya inform dengan admin, okey, video dia, ratio dia 3 ratio betul. Ratio 3 video. Tak apa, saya akan inform admin. Nanti bila kita buat apa-apa produk ke apa, video kita release kat agent untuk agent upload kat TT. Jadi agent tak perlu pening nak buat video baru, just edit caption je lah, kan? Betul tak? Boleh Puan Sarah, membantu sangat. Kan? Logo satu lagi Nana. Ya. Apa cikgu? Logo. Logo sepatutnya kalau ikutkan macam ni cakap tak digalakkan pun sebenarnya ada logo dekat dalam gambar. Sebab dia akan macam efek video tu untuk naik FYP. Tapi sebenarnya tak pastilah, dengar-dengar je lah. Saya ada dengar lah macam tak perlu ada logo. Tak payah dah letak logo kat video semua. Tapi buat simple macam video. Jadi Puan Sarah boleh keluarkan yang ada logo dengan yang tak ada logo. Macam tu lah kot. Tak apa, saya akan inform dengan admin. TikTok 916. Okay. 916 kan, untuk HQ buat video khas untuk agent post dekat TikTok. So sizing dia dengan tak perlu pun ada logo apa semua kan. Macam itulah. Supaya agent nak post kat TikTok, okay, hari ni video untuk korang post kat TikTok, HQ bagi. Macam itulah. Kan? So senang lah agent kan. Kena sediakan video ikut size social media. Betul. Instagram lain. Mungkin selama ni yang HQ bagi tu yang untuk Facebook lah. Yang kita bagi tu Facebook. Betul. Tak boleh melintang phone buat video. Yelah, kalau HQ buat memang kita buat melintang sebab itu. Dia kalau YouTube dengan Facebook memang melintang. Ni cikgu Yasmin lagi satu agent sendiri kena edit bubuh wording sendiri. Ya, maksudnya HQ akan bagi video raw video kan yang mesti upload kat TikTok. Agent akan edit bubuh caption sendiri. Jadi agent kena pandai edit lah video tu, bubuh caption. Betul. Jadi video dia tak sama setiap orang. Barulah senang nak FYP. Betul, jangan setakat video kosong je lah. Kena ada caption jugalah nak tarik. So HQ akan bagi raw video yang orang panggil tak ada logo, dia size dia sesuai kan untuk TikTok. So agent pula dia akan edit bubuh caption. Jadi setiap orang caption dia beza-beza, barulah boleh FYP dengan mudahnya, betul tak? Betul. Macam tu. Okay, dah nampak lah solution dia untuk membantu agent di TikTok. Kak Syazah nak tambah apa-apa tak? Kak Syazah? Puan Syazah nak tambah, Puan Syazah? Kalau satu video agent, dia kata kalau satu video agent dah FYP, video lain susah nak FYP. Okay, faham. Maksudnya jangan video yang sama lah. Macam tu. Betul. Kan? Kena ada kelainan lah, kena ada kelainan, betul. Esok agent kena pandai edit. Saya nak tambah sikit lah. Kebetulan saya baru habis kelas TikTok Cikgu Shop. Syazah tu cakap nak. Ya saya. Saya baru habis kelas TikTok Shop. So ni ada info baru lah. Okay, lately siapa yang dekat TikTok ni kalau kita buat video, kalau ada link TikTok Shop, memang susah sangat nak naik view. Macam view saya banyak yang drop sekarang ni. Selalunya boleh pergi sampai 10k, sekarang jadi 1k je. Nak pergi ke 1k tu pun susah view. Betul. So sekarang ni tak tahulah kenapa, memang ramai cikgu-cikgu TikTok pun tak boleh bagi solution macam mana. So apa yang ramai buat sekarang ialah ramai yang buat video promote tapi tak masukkan TikTok Shop, link TikTok Shop tu. So dia macam back to basic yang sebelum ni. Tapi kita tak tahulah ni sampai bila lah. Tapi buat masa sekarang ni memang cikgu-cikgu TikTok Shop pun tak dengan cikgu-cikgu TikTok pun tak ada jawapan lah. So kita tengoklah algo dia macam mana. Macam saya pun dah, memang kalau saya tengok balik memang saya rasa video tu ada potential untuk pergi FYP. Tapi bila ada link produk ni memang dia tak boleh pergi jauh lah. So macam penat-penat kita edit. Maksudnya kalau nak FYP video, elakkan link TT Shop tu lah. Yang itu buat masa sekarang. Tapi sebabnya dia macam ni, apa yang saya belajar lah teori dia, audience untuk TikTok dengan audience untuk TikTok Shop ni orang berbeza. Lain. Jadi bila kita masukkan link TikTok Shop ni, kita punya audience tu dah lain, bukan yang beribu-ribu tu, sama dah yang ada tu. Tu sebabnya dia punya view tu kurang.
Tapi sekarang ni dia orang tengah cari solution macam mana nak bagi ada TikTok tapi view boleh pergi jauh. Aku susah sikit lah dia orang akan masih tengah cari solution lah sekarang ni. Tapi jangan putus asa, buat je sebab kita tak tahu bila algoritma ni akan berubah kan. Buat je. Betul. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. So rasanya semua orang dah macam termotivasi sikit tak nak buat TikTok elok-elok kan. Tapi Puan Norfahana tak ada post macam dekat TikTok buat video menangani ke, tak ada pun kan. Tak ada. Maksudnya boleh je buat sale walaupun orang panggil tanpa orang panggil buat benda pelik-pelik dekat apa kan. Betul. Kena cuba daya lah, kena belajar banyak. Nanti bila kita buat banyak video kita akan dapat apa orang kata move tu kita ni lah dah biasa. Akan dapat rentak dia lah betul, kan. dapat rentak tu. So jangan bila satu video tu tengok ada apa viewer 10 je ke apa ke, jangan macam give up lah. Terus konsisten je buat. So satu hari tu memang kena up juga video. Okay. So terima kasih Puan Farhana untuk kongsian malam ni. Jadi kita harapkan ejen-ejen yang dengar sharing malam ni akan lebih bersemangat lah untuk menggunakan TikTok. Sebab platform TikTok ni sekarang dia nombor satu. Nombor satu tengah trending sekarang. Jadi kalau kita tak gunakan, sayang lah kan, betul tak? Puan Farhana secara jujurnya memang order banyak datang daripada TikTok ke datang dari mana? Memang sejak saya buat TikTok dan sejak daripada video Cikgu Ayu tu memang sales saya semua daripada TikTok. Puan Sarah? Macam 10% tu 10% tu dia daripada TikTok dengan daripada kolam Telegram. Kolam Telegram tu pun memang 100% daripada TikTok juga. So memang daripada TikTok lah kiranya. Betul lah. So sekarangnya kesimpulannya order Puan Norfahana Azami banyak datang daripada TikTok. So mungkin kalau ada yang rasa macam kalau menggunakan Facebook payah sikit nak dapat orang panggil sale ke, cubalah beralih ke TikTok kan. Dan cuba kita apa yang benda yang paling penting ialah kita kena belajar macam mana nak buatkan video kita tu orang suka dan view dia banyak kan. Kalau order masuk banyak tu view paling kurang berapa? Macam kalau 5,000 view tu dia dah hapuskan order banyak. Macam mana tak pasti juga sebab ada yang video 10k pun dah banyak dah masuk. Dah start daripada 5k ke atas tu dah orang dah start engage, lepas tu start dah boleh dapat order daripada 5k ke atas. Macam mana tahu orang start engage dengan video? Bila kita post dia punya viewers meningkat. Macam itulah. Kan Puan Syazah? Tak reti nak cakap. Maksudnya view tu menunjukkan view yang view naik view tu betul. Maksudnya dia dalam masa berapa minit je. Contoh kalau kita post dalam masa 15 minit dah ada berapa ribu kan. Contoh kalau tu Puan Syazah masuk. Okay, saya tambah yang untuk engage. Kalau kat TikTok engage ni daripada view, daripada save ataupun share, comment, like, itu engage dalam TikTok. Betul. Okay. Yelah, komen, view, komen, like dengan share lah kan. Okay. So itu antara perkara lah. So hopefully walaupun kita tak menari dekat TikTok tapi sebenarnya boleh dapat order banyak juga. Betul. Menarik lah. Video tu menarik perhatian kan. Dan kadang-kadang video just tunjuk macam tadi tu yang mainan tu yang domino tu kan. Dia just tunjuk mainan tu best je. Nampak macam best tu kan. Pun boleh menarik orang So kita pun kena bawa produk yang menarik lah juga untuk orang untuk orang mudah membeli kan produk-produknya. Okay. So terima kasih untuk Puan Norfahana. Saya just nak buat kesimpulan je lah. So saya boleh unpin Puan Norfahana. Terima kasih banyak Puan Norfahana. Sama-sama. Terima kasih juga Puan Sarah. Kak Umar, kita jemput lagi dan perkongsian Puan Norfahana malam ni pada saya lah sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Habis dah sikit lagi. Okay, so saya just nak buat beberapa kesimpulan lah. Okay, dia sebenarnya macam ni. Untuk kita buat untuk kita dapat order, dapat customer kan, kita ada banyak channel marketing. Contoh kita ada Facebook. Kalau online kita ada Facebook,
kita ada Instagram, kita ada TikTok. Saya rasa kalau di kalangan ejen Mama Happy, 3 ni lah yang paling famous. Facebook, Instagram dengan TikTok. Dan yang paling trending sekarang adalah TikTok. So kita kena gunakan benda yang tengah trending. So TikTok ni mudah je, dia guna video yang 30 saat hingga 1 minit. So kita just upload je setiap hari video. Dan video tak semestinya video tu ada muka kita dan kita sendiri nak kena buat video tu. Video tu boleh je datangnya daripada video yang ada ejen lain share, anak dia main-mainan ke, buat baca buku ke dan sebagainya. Maksudnya video tu tak semestinya kita buat sendiri, boleh je video orang lain. Yang penting kita upload je video tu setiap hari. Sebab Titi ni dia punya style, kalau ada video baru akan ada follower baru. Macam tu. Okay, so kita just keep consistent je lah untuk upload video dekat Titi. Jadi kena manfaatkan. Kemudian, ni ada kelas sayang. Okay, kemudian make sure kita gunakan fungsi TikTok Shop. TikTok Shop tu gunakan download TikTok Seller. Nanti WhatsApp Nana explain procedure. Nana boleh tulis nombor phone Nana kat situ. Kok ada orang nak tanya soalan kan. Nana tulis nombor phone Nana dekat chat dah. Tu ada nombor telefon Nana. Kalau siapa nak tanya soalan boleh WhatsApp Nana lah. Okay, so saya just nak buat kesimpulan. Maksud dia, dan bila kita nak masuk dekat Titi, kita kena prepare lah. Ada TikTok Shop, ada WhatsApp katalog, dekat WhatsApp kita dah ada katalog WhatsApp. So make sure kita dah ada preparation yang cukup untuk masuk ke Titi. So then barulah kita boleh, orang panggil maksimumkan penggunaan TikTok tu. Okay. Okay, kemudian saya just nak share lah, selain daripada ini just saya punya sharing. Okay, untuk online, so kita tahu bahawa kita ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Dia sebenarnya macam ni, setiap platform ni dia ada dia punya kelebihan-kelebihan dia. Maksudnya kekuatan-kekuatan dia lah. Macam TikTok ni video, kalau Instagram mau kepada gambar, kalau Facebook mau kepada ayat, wording kan. Tapi dia setiap platform dia ada kekuatan dia. Macam kata, maksudnya kalau kat TikTok nak buat video, paling mudah dah dapat view tinggi kan, nak dapat video viral, senang je dekat TV kan. Okay. Tapi bila kita masuk sesuatu platform, dia akan ada cabaran yang paling besar yang kita kena hadap. Maksudnya, contohnya cabaran paling besar adalah macam mana kita nak buat video yang berkesan, yang berkualiti, yang orang suka. Betul tak? Maksudnya, dekat situ cabaran tu. So cabaran itu yang kita kena atasi cabaran tu. Faham tak? Maksudnya kita masuk Instagram, Instagram nak gambar yang berkualiti dan sebagainya. So, macam mana kita nak atasi cabaran tu? So itu yang kita kena faham sebenarnya. Contoh macam kami HQ ada buka booth juga. Kita buka booth, kita ada buka masuk projek sekolah, masuk tadika. Okey, setiap channel yang kita masuk ni dia ada kelebihan-kelebihan dia tersendiri. Contohlah kalau dekat booth orang senang je nak beli, contohnya orang nak beli 100-200 senang je. Sebab dia orang dah tengok barang daripada depan apa semua kan. Tapi ada tak cabaran bila kita masuk booth, kita berniaga kat booth? Ada, cabaran dia ada. Sekolah kalau nak menjual kat sekolah, kalau kita berjaya buka booth kat sekolah dan buat program dan buka booth kan kat sekolah, sebenarnya senang sangat nak dapat buka booth kat sekolah. Waktu rehat setengah jam, budak-budak serbu, senang-senang dia dapat sale 1,000 kan. Tapi ada tak cabaran bila kita nak masuk sekolah? Ada. Apa cabaran terbesar bila masuk sekolah? Macam mana nak dapatkan kelulusan pihak sekolah untuk benarkan kita buat program adalah satu cabaran yang paling besar. Tapi kalau kita berjaya melepasi cabaran tu, dapat tak? Dapatlah, senang je kita dapat. Kan, booth pun sama. Nak buka booth, kalau ada duit, senang je. Boleh bayar sewa dekat Maidin 1,200 seminggu, sanggup bayar, sanggup ambil risiko, kita memang boleh buka. Tapi ada tak cabaran bila kita buka booth dekat Maidin ni? Ada, ya ada. Mungkin cabaran dia, sebelum buka booth kat Maidin, kita kena pergilah iklan kat mana-mana page yang viral ke apa ke kan. Baru kita boleh dapat orang ramai datang kat booth kita. So, cabaran dia tu still kena buat marketing. Faham tak? Maksudnya, setiap platform yang kita gunakan tu, dia ada formula mudah dia untuk kita menang dekat platform tu. Tapi, dia juga ada cabaran yang terbesar. So, bila kita nak masuk kat platform tu, kita kena faham apakah formula kita nak menang dekat platform tu. Contoh, dekat TT, nak menang dekat TT tak susah pun, buat video viral. Video yang orang suka, kan? Video yang memang orang akan tengok je, orang suka video ni, kan? Maksudnya mudah je nak menang kat TT ni. Kalau kita fikir logik dia mudah je. Tapi apa cabaran terbesar kita? Cabaran terbesar kita ialah macam mana nak buat video yang orang suka. So itulah yang kita kena atasi cabaran tu. Dan kena konsisten buat video. Itu cabaran terbesar dekat TT. So apa yang kita perlu buat ialah
aku kena konsisten buat video untuk TT, setiap hari mesti ada minimal satu. Kemudian aku kena buat video yang orang suka. Macam mana nak buat video orang suka? Kalau jual produk kanak-kanak, apa video jenis yang mana yang senang viral, senang FYP dan ramai menyebabkan orang nak order barang? Oh, video budak sedang main. So kita pun set lah satu waktu anak kita main mainan ke, baca buku ke, dan waktu tu dia memang buka dia happy gila main mainan tu. So kita buat video dalam 30 saat dan video tu kita gunakan untuk upload kat TT. Okay, saya nak habiskan dah sesi saya ni. So apa kesimpulan dia yang saya nak buat? Okay, kesimpulan yang saya nak buat ialah, so setiap platform yang kita gunakan, sama ada kita guna Facebook ke, kita guna Instagram ke, kita guna TikTok ke, atau kita buka boost ke, kita masuk sekolah ke, kita buka tadika ke, dia ada formula dia. Formula untuk win kita panggil. Tapi untuk kita win tu kita ada cabaran. Setiap platform tu kita ada cabaran dia. So kita just kena atasi je cabaran tu. Bila kita berjaya atasi cabaran tu, insya-Allah kita akan menang lah. Okay? Kena win dengan cabaran tu. Dia macam kena faham je. Kita kena tahu je formula-formula untuk berjaya dekat mana-mana platform. Pada saya, kalau TT tu dah kira mudah sangat lah, sebab video 30 saat just edit. Macam Puan Fahna kata, dia edit video pun guna apps yang ada dalam TT tu sendiri je pun. Bukannya guna CapCut ke, guna software canggih-canggih pun tak perlu pun. Tapi still dia boleh boleh FYP. Dan video dia pula bukan ada video dia yang viral, bukan dia yang buat sendiri video tu, maksudnya video orang lain. Gunakan video orang pun boleh juga. Okay? So dengan ni saya buat kesimpulan bahawa sebenarnya peluang yang ada tu besar. Okay? Sama juga bila kami HQ masuk sekolah, kita buka booth. Sebenarnya apa yang saya nampak, peluang tu luas. Peluang luas. Nak masuk sekolah, cuma macam katalah nak masuk sekolah, kita ada cabaran dia nak masuk sekolah. Oh, macam mana dapat kelulusan pihak sekolah? Macam mana nak bagi pihak sekolah confirm projek dengan kita? Itu satu cabaran yang besar sebenarnya. Tapi dah berjaya masuk, alhamdulillah, mudah je. Kan? Boost pun sama. Nak buka boost kat Maidin, ada duit boleh bayar sewa 1,200 seminggu dekat Maidin. Sanggup bayar. Senang je, boleh je buka boost. Tapi macam mana kita dekat boost, cabaran terbesar ialah kena capai target sale 6,000 seminggu. Baru dia cover sewa, cover segala benda. Macam mana kita nak capai target 6,000 seminggu ni? Oh, kena buat marketing dulu sebelum buka boost. Kena iklan kat mana-mana page. Kan? Itu contoh mudah dia lah. Maksudnya setiap platform dia ada formula mudah untuk berjaya, tapi dia juga ada cabaran yang besar. So kita kena tahu how to overcome the cabaran tu. InsyaAllah semuanya dia akan berjalan lancar lah. Okay, so untuk malam ni terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ni. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Perkongsian malam ni kita santai je, more kepada sharing, dan apa yang kita harapkan ialah semua orang akan buat lah kan. Buat. So esok mungkin lepas ni ramai yang dapat order daripada TT Shop, harapnya insyaAllah. Dan kita harapkan sebenarnya produk pendidikan ni dia tak akan sebenarnya kan, kalau kita kata orang jual buku sekarang tak laku lah kot, sebab budak-budak semua dah main handphone, main iPad semua kan. Sebenarnya kan ada satu kunci penting tau. Pertama, benda yang tak pernah habis dekat dunia ni ialah parents, sebagai parents, kita semua ada anak kan. Semua orang ada anak. Yang datang live malam ni semua orang ada anak. Apa benda permintaan yang tak pernah habis? Sebagai parents, kita sentiasa akan fikir apa aktiviti anak kita hari ni. Betul tak? Esok, apa anak aku nak buat? Lusa, apa aktiviti anak aku? Betul tak? So, parents, sebenarnya kita bagi solution pada parent, apa aktiviti untuk anak dia orang. Korang pernah tak terfikir, nak buat apa aktiviti Sabtu Ahad ni dengan anak? Dapatkan combo buku dan mainan untuk aktiviti anak-anak. Faham tak? Parents akan sentiasa mencari apa aktiviti yang dia nak buat dengan anak-anak. Dan benda ni adalah market yang takkan pernah habis, walaupun orang kata buku ni dah, orang kata buku lah, budak-budak sekarang nak ke baca buku apa semua kan. Tapi benda yang kita perlu ingat ialah aktiviti anak-anak ni adalah benda yang takkan pernah habis, takkan demand dia takkan berhenti. Dia sentiasa ada demand. Macam kita lah, setiap hari kita nak makan kan, betul tak? Tapi setiap hari juga kita akan cari apa aktiviti nak bagi ke anak kita. Betul tak? So, apa yang kita perlu buat ialah kita gunakan platform TT, Facebook, Instagram ni untuk bagi idea pada parent apa aktiviti yang diorang kena buat dengan anak diorang. Apa aktiviti menggunakan bahan-bahan kita. Contoh buku Merdeka. Merdeka ni korang buat apa dengan anak-anak? Kan? Nak bagi bahan untuk anak-anak ada kesedaran tentang kemerdekaan dan sebagainya. Korang gunalah buku set combo Merdeka ni. Anak-anak ada aktiviti juga untuk Merdeka ni. Itu contohnya. Kan? Maksudnya benda yang tak pernah habis, demand yang tidak pernah
orang panggil tidak pernah, tak ada, adalah apakah aktiviti yang parents boleh buat dengan anak-anak. Benda ni memang takkan pernah habis. So kalau korang buat video, korang bagi idea pada parent, apa nak buat aktiviti dengan anak-anak, insya-Allah benda ni setiap hari ada. Okey, esok ni pula, bulan ni pula. So demand tu akan sentiasa ada lah, dia takkan pernah habis lah, walaupun orang kata buku tak ada market dan semua. Kan? Buku kalau parents, dia boleh guna apa? Buku ni untuk buat aktiviti bercerita. So esok bercerita ni, lusa bercerita ni, tulat bercerita ni. Mungkin kita boleh tunjukkan cara nak bercerita untuk parents. Macam mana parent nak bercerita dengan anak-anak kan? Benda tu boleh jadi bahan video TT kita yang mana yang menyebabkan insya-Allah produk tu akan sentiasa ada demand. Demand tu kita yang kena create. Maksudnya bukannya kita cakap buku tak ada market dan semua. No. Kita yang kena create demand tu supaya benda tu sentiasa ada permintaan. Okay? So untuk malam ni tu sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk program malam ni. Dan kita ada buat recording, insya-Allah nanti boleh refer recording lah. Banyak saya rasa masih ada berguna. So harapnya semua orang boleh lebih bersemangat dan kita ada lagi 11 hari untuk habis bulan ni dan semoga semua orang akan dapat sale yang banyak lah. Ya, okay, insya-Allah. So saya doakan kejayaan untuk semua. Terima kasih untuk semua leader yang hadir pada malam ni dan terima kasih untuk semua ejen yang hadir. Saya tak sempat nak bacakan nama semua orang. Ramai yang datang ni, Afifah, Ainiza, Puan Aisyah Suhaimi, Bunda Ira, Cikgu Ina pun ada kan. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Yasmin share. Dan insya-Allah kita semua lebih bersemangat lah. Okay? Buat sikit-sikit. Tak mampu buat semua tak apa. Buat sikit-sikit. Apa yang kita mampu kita buat. Yang penting kita buat. Kan? Sekurang-kurangnya ada improvement daripada tak ada langsung kan. Okay? InsyaAllah. Buat je murah rezeki semua orang. Okay? Yang penting kita buat. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih untuk sesi malam ni.